Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kiram wa izam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إن بنور الله العظيم لازم الأركان الله العظيم وقامت بها ولم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله نبي الله العظيم قد عزمت ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بينه وبينه ظاهرا وباطنا يا كزة ومنا وحجزة من جميع في الدنيا قبل الآخرة عظيم. اللهم صل على اللهم نسألك سلامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا بالتأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dan kumpul dalam majlis ilmu dan taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh syurga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan iman, dikurniakan Islam. Kita bersyukur kerana kita berada masih ada dalam dunia ini, yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan dalam beramal dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan keberkatan dalam kehidupan kita dan juga memberikan maghfirah atas dosa-dosa kita semua, kerana kita tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kadang-kadang kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis ilmu ini diberikan hidayah dan juga taufik yang kebenaran menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus berada di sirat, ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita tanpa rahmat Allah, siapalah kita tanpa redha Allah, kerana kita tidak ada apa-apa, hanya datang ke atas dunia ini sebagai pinjaman diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya sepatutnya dan semestinya kita mensyukuri atas nikmat, segala nikmat ini, dan kita gunakan sebaik mungkin waktu yang kita berada di atas dunia ini yang amat sedikit untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba kepada dunia, dan bukan hamba kepada segala yang Allah tidak redha atas kita. Dan alhamdulillah, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Ta'alim ataupun pelita penuntut, dinamakan sebagai pelita penuntut menyuluh jalan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita sampai pada surat 11, surat 111 pada kitab Umi, dan sampai ataupun tiba pada bab pengaruh urusan duniawi. Pengaruh urusan duniawi. Sampai situ. Tak jauh saya tak semak, tak sempat, sibuk sangat beberapa hari ni. Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan yang ditentukan oleh Allah SWT. Urusan dunia kita jadikan maslahatu akhirat, jadikan dia jalan menuju ke akhirat. Alhamdulillah, pengaruh urusan dunia. Kalau musannif kata sallahu sirra. Dan saya kira bahawa tiada cita-cita oleh yang berakal bagi pekerjaan dunia.
Kerana bahawasanya cita-cita dan runsing itu, risau akan dunia itu, teringat akan dunia itu, berbimbang-bimbang akan dunia itu, tiada menolak dia akan musibah, yakni balak, dan tiada memberi manfaat dia, bahkan memberi mudarat dia akan hati, akal, badan, dan mencedera ia akan amalan-amalan kebajikan. Yang tiada bercita-cita ia akan pekerjaan akhirat, kerana bahawasanya pekerjaan akhirat itu memberi manfaat ia akan dia pada akhirat. Dan saiganya sepatutnya bagi mutalak, bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang mencari ilmu. Sepatutnya ilmu ni pesen apa? Pesen nuntut, pesen cari. Kalau dia datang senang, kita pun anggap senang. Kan? Sama juga macam rezeki ataupun macam duit. Dia datang dengan mudah, cara dengan mudah. Ketik jari je. Ketik jari, tekan kat telefon, hantar duit sekarang. Adalah punca-punca dia kan, tapi maknanya dengan mudah. Habis pun mudah juga. Habis pun mudah. Digunakan pada jalan yang mudah. Dan mudah kita terpesong disebabkan perkara yang mudah. Tapi kalau susah, payah, kena berkorban dan sebagainya, dia akan amat-amat dihargai. Sebab tu di sini misalnya pesan dekat kita, sepatutnya dan semestinya bagi penuntut-penuntut ilmu itu, bahawa tiada, maknanya jangan sesekali. Sebab dunia ni kita nak kejar apa? Kita dah ada atas dunia dah. Kan? Kita ada atas dunia dah. Kita ambil hak kita atas dunia untuk apa? Menjadikan perjalanan kita untuk mudah ke akhirat. Jadi misalnya kata tak payahlah cita-cita oleh yang berakal. Yang berakal, yang waras, yang sandarkan akalnya melalui Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kepada pemikiran yang sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira ada otak, semua ada otak. Makan otak-otak pun sedap. Itu double otak lagi. Kan? Kan? Ada double otak lagi. Tapi tak boleh bawa ke mana? Kan? Tak boleh bawa ke mana? Yang ada otak semua makhluk, kan? Haiwan pun ada otak. Ada orang suka makan otak pula. Ini bukan otak-otak. Kita tak makan lah. Kan? Ada kita makan otak. Otak lembu. Sedap. Sebelah dia timur. Sebelah kita pun ada juga yang pandai. Kan? Habis kepala lembu siang habis. Banyak daging dalam tu kalau pandai. Kan? Ada kita tak. Ada orang tanam terus. Tu kalau tak tahu nak olah dia, nak macam mana kan? Ada orang dia rebus dulu. Kita tengok, kita pun tak pandai tak? Dia rebus dulu. Lidah dia pun sedap dia. Tunggu rusuk lidah. Allahu Akbar. Kan? Yang pandai lah benda yang boleh dimanfaatkan. Cuma kita teringat bila kita nak makan otak tu, kita teringat waktu kita mengaji dulu. Tu guru kata jangan makan ikan. Jangan makan kepala ikan. Sorry, jangan makan ikan pula. Jangan makan. Rumah tu beranjak. Jangan makan ikan. Jangan makan kepala ikan. Takut cepat lupa kan. Cepat lupa. Makan kepala ikan ni. Di antara pesanan-pesanan untuk guru dulu. Ya ke? Guru dia tanya saya. Saya dah tanya sampai sekarang. Ada mengatakan di kepala ikan tu ada cairan yang akan menyebabkan kita rosakkan kitanya, salah menjadikan lupa. Wallahualam. Tapi pertama-tama memang di antara yang dia pesan tu lah, yang makan kepala ikan. Kan? Jadi kami tengok kepala ikan tu, kari kepala ikan sekarang banyak jual kan. Nak makan teringat pesan tu guru, tak edi lah. Tak edi. Orang mengaji dia teringat pesan tu guru, tak edi. Sebab tu pertama-tama. Wallahualam, saya tak tahu kenapa. Melawan pula. Kami mengaji datang-datang untuk berpesan jangan makan kepala ikan. Kepala ikan bilis kita takut dah. Buat lagu. Kepala ikan yang kecil tu. Sampai-sampai kami pernah berbalah dengan sahabat. Sebab kita tak ada nafs. Kita tak ada hujah. Kan kata tak makan sebab guru pesan tu saja. Yang lain kita tak tahu. Nak makan silakan. Tak ada bantalan. Tak ada haram pun. Kan, tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa begitu kan. Wallahualam. Saya tak ada jawapan untuk itu. Saya mencari jawapan sampai sekarang. Tak ada hujah. Cuma ada kata kawan dalam tu ada jenis ialah cairan dan kemikal yang menyebabkan kita akan mudah lupa. Wallahualam. Cuma ada satu pesanan yang selain daripada tu,
makan mi segera. Saya tak nak sebut nama lah, tapi Tok Guru bagi je nama masa tu. Makanan mi segera. Kurangkan makan mi segera. Kalau boleh elak kan. Mi yang betul tadi kenapa nak segera? Mati pun segera. Kan? Jadi anda pesanan dua kuat tu. Terutama anak-anak yang hafaz Al-Quran. Itu memang dipesan-pesan sangat. Kita ni dulu menghafal kitab, menghafal matan. Itu pun tak habis-habis. Sebab menghafal matan ni dia kaedah fiqh, kaedah fiqh dan sebagainya. Jadi kalau kita menghafal matan tu kita senang buat satu rumusan daripada sesuatu hukum. Itu kaedah dia lah. Saya orang ngaji kitab. Kalau ngaji tahfiz Al-Quran ni dia menghafal Quran saja. Adalah, dia bukan kata tak ada kitab langsung. Orang ngaji Hafiz marah saya pula. Tapi tak sama bila kita menghadap kitab keseluruhan dengan kita Hafiz, kita akan memang tumpukan pada Al-Quran. Orang kata mana satu bagus? Dua-dua bagus. Sumber ilmu daripada Al-Quran. Kita tak boleh nak nafikan tu. Kan? Kita tak boleh nak nafikan tu. Tapi bila kita ada Al-Quran, kita juga kena ada kaedah bagaimana untuk mentafsir atau menterjemahkan atau memahami Al-Quran. Sebab tu kalau kaedah saya mengajar Al-Quran, selain daripada mengajar membaca, saya akan lebih tumpukan kepada tadabbur Al-Quran supaya faham. Sebab apa? Saya ngajar semua murid-murid yang baru nak tumbuh gigi. Maksudnya apa? Dah lama dah kan? Dah lama dah gigi tu runtuh, nak tumbuh gigi baru. So kita kena pergi tumpuan. Dah lama dah kita perjalanan kita ni, tetapi kita masih lagi tak memahami Al-Quran. Kita tahu baca Al-Quran pun tak betul lagi. Tapi isi Al-Quran. Sebab isi Al-Quran, kita baca dalam Al-Quran, kita tak suruh baca pun. Sekali je, Iqra. Kan Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat, Jibril kata, Iqra. Sekali je sebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian lain-lain tak ada pun. Dan yang lain sebenarnya cerita apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran kitab ditunjukkan untuk apa? Memberikan hidayah kepada kita. Macam mana kita nak rasa kitab tu memberikan hidayah, Al-Quran memberikan hidayah kalau kita tak faham? Kita pun bukan faham tu. Kan kita pun bukan ahli mufassirin, bukan ahli tafsir. Kita baca lah kitab tafsir, dah ada lah. Ulama tu dah siap masak lah kita makan. Kan bukan nak suruh cari nak cari serai, nak cari asam, nak cari kunyit nasi apa semua kan. Tak perlu dah. Kita cuma makan. Kalau ahli mufassirin dia kena banyak ilmu, ada 12 ilmu, 13 ilmu untuk menjadi ahli tafsir. Kita nahu tak lepas. Nahu sarah tak lepas. Dua tu poin utama untuk bahasa Arab. Kan? Bahasa lughah ada lagi dengan nahu dia lagi, sarah dia lagi, yang mantik dia lagi, dengan apa lagi. Yang dua tu mengasas tak lepas. Kan nak jadi imam mufassirin. Jadi kita baca kitab tafsir. Baca pun kena faham tak? Kalau satu sepatah Arab pun tak tahu. Orang kata cakap Arab tahu Arab je. Jadi kena belajar, kena faham akan ilmu Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran tu menjadi hidayah kepada kita, memberi petunjuk kan. Petunjuk kepada kita. Macam satu buku manual book. Kan dia beri kepada kita. Tapi kalau kita tak faham, tak guna juga kan. Dia beri kita beli kereta beli apa? Beli kereta Continental. Dapat manual book dia tulis dalam bahasa Inggeris. Satu lagi entah bahasa apa, Jerman agaknya. Ada dua, biasanya ada dua language. Tengok bahasa Jerman, lagi tak faham. Kan bahasa Inggeris pun faham-faham macam tu kan. Jadi tak berapa je jelas. Sebab tu kita ada ilmu mufassirin, kemudian daripada huraikan isi Al-Quran, kemudian diterjemahkan pula kepada bahasa Melayu. Dulu susah nak dapat kan kitab bahasa Melayu. Dulu ada bahasa Nusantara. Ataupun lebih dikenal sebagai bahasa Indonesia lah. Jadi kita bahasa Indonesia boleh buat pelik-pelik ni binatang apa ni. Kan? Macam ni juga, ni ditafsir daripada bahasa Fatani, Melayu Fatani. Pun kadang-kadang kita pening. Kan? Jadi yang paling penting kita apa? Jangan berhenti untuk belajar. Talamal ilma minal mahdi ilal lah.
Daripada luayan Ma'had sampai ke Lahad, sampai ke liang Lahad, sampai apa tu? Sampai mati. Piramli kata sampai saya tak sebut betul Piramli cakap kan, sampai mampus. Itulah kehidupan kita. Sebab kita hidup sampai apa? Sampai mati. Dua je, hidup, mati. Dan bila kita mati, apa yang kita nak bawa? Hati kita fikir kan, kita dah lama dah fikir untuk hidup. Umur 10 tahun kita tak fikir apa-apa pun. Masuk 20 tahun kita dah mula macam apa empire kehidupan yang kita nak buat. Apa yang kita nak bina. Kita nak capai apa. Yang nak jadi doktor lain kan, yang jadi manager lain. Yang nak jadi belum tahu lagi. So mana kita ada vision lah. Masa kita ada vision. Sampai 30 tak capai lagi vision kita nak buat apa. Masa tu kita umur 11 untuk bina empire. Sampai umur 40 berhenti. Jangan sibuk lagi dah. Pada ketika itu kalau sibuk nak bina empire, saya bukan kata berhenti hidup dalam dunia, kita masih dalam dunia lagi. Tapi maksud tu kita dah rasa situlah pencapaian kita dan kita pertahankan di situ. Jangan sibuk lagi sebab kita cuma tinggal 20 tahun je. Ikut umur Nabi ikut umur Nabi, mati kita tak tahu. Jangan kata ustaz kata 20 tahun lagi hidup panjang lagi ni. Jangan, itu kita anggarkan ikut umur Nabi. Nabi kata umur umatku baina Siti wa sab'in, antara 60 ke 70. Umur Nabi berapa? 63. Itu je umur kita yang tinggal. Tapi kalau 20 tahun tu kita sibuk lagi nak bina empire, takut-takut empire terbina, kita down. Apa yang tinggal? Yang kita nak bawa ni kekal abada. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Sebab tu dia berkata jangan sibuk dengan urusan dunia. Sebab apa? Kita nak ni pendidikan. Patut asas kita ta'lim ni nak didik kita. Bukan tak asyik ambil dunia. Dan orang belajar nak makan tak? Orang belajar nak beli kitab tak? Orang belajar nak perlu tempat tinggal tak? Perlu. Semua perlu. Orang belajar nak pakaian tak? Takkan mana ada mungkin belajar bogil. Semua nak pakaian. Tutup aurat nak perlukan dunia tak? Perlukan kewangan tak? Kewangan. Tapi ambil dunia maksudnya akhirat. Ambil dunia untuk capai kepada akhirat. Tapi kalau dunia simpan ke hati, dia rosak. Sebab akhirat ni benda yang tak nampak, benda yang sir. Jadi benda yang sir kita gunakan sir untuk mencapai. Dan kita gunakan zahir untuk mencapai akhirat, kita takkan dapat. Kita zahirkan diri kita dengan pakaian, kita zahirkan diri kita dengan ibadah, tunjuk-tunjuk kat orang. Kita tak sampai akhirat sebab kita nampak dunia, kita nampak luaran. Jadi dia kata apa? Jangan bercita-cita. Orang bagi orang yang berakal, maksudnya orang yang memfikirkan tentang berfikir melalui sandaran ni Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya cita-cita dan runsing itu risaukan dunia ni. Esok kalau aku mengaji, ni orang muda ni jenis mengaji lah. Sebab tu kita ni sebenarnya asas bagi orang muda. Kita pun muda juga lagi. Muda dalam menuntut ilmu. Tak serius kan? Memang menuntut ilmu. Tak apa kita dalam menuntut ilmu. Kan? Macam kita buat kereta, lesen L atau lesen P kan. Dengan enjin mati kat traffic light. Orang marah tak? Patutlah P. Orang kata macam tu kan? Cuba kita belagak. Lesen pun tak ada. Kan? Bawa kereta macam orang expert, tiba-tiba enjin mati. Memang, hoi bodoh. Itu orang kita lah. Lebih kurang kita sama juga. Kan marah saja kalau kena macam tu. Jadi maknanya apa? Kita letakkan sesuai diri kita. Bila kita mengaji, dalam keadaan kita mengaji, jangan kita rusingkan. Sebab itu adalah urusan Allah SWT. Semua urusan Allah. Yang kita letakkan semua urusan Allah. Yang kita sibuk ni semua bukan urusan kita, urusan Allah. Hidup, mati, apa dia, rezeki, jodoh, apa lagi? Memang semua urusan Allah. Tapi yang besar ni semua urusan Allah, rezeki. Kadang-kadang kita sama taraf tak dengan sahabat-sahabat kita sama. Tahap kita sama-sama SPM. Kawan-kawan kita boleh jadi bisnesmen yang besar, yang hebat. Kita sama-sama diploma. Kadang-kadang kawan kita tengok-tengok, dia lebih hebat lagi. Kehidupan ni berbeza dengan kita. Sebab apa? Bukan kehendak kita. Bukan tu kayu ukur dia. Kadang-kadang kawan kita tak ada apa-apa pun. Dan tiba-tiba dia tengok cara zahirnya berjaya dalam hidup. Ketentuan siapa? Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan ketentuan kita. Jadi kita apa? Kita berjalan seperti mana yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Usaha wajib. Tapi bukan kita berpegang dengan usaha. Bila kita berpegang dengan usaha, makna kita tidak ada apa? Yang sebelum kita bicarakan tawakal. Kita tak berserah langsung.
Kita berserah, kita tawakal ni budak kecil pun, budak yang lahir-lahir, dia kenal Allah lebih daripada kita. Sebab dia baru keluar daripada dunia yang gaib, dunia yang kita tak nampak, daripada dunia roh dan alam roh pada alam rahim. Dia dekat sangat dengan Allah SWT. Alam rahim dia langsung tak tahu apa-apa. Dia tahu makanan dihantarkan kepada dia untuk membesar di dalam perut. Kan? Dia berserah terus kepada Allah SWT. Dia tahu bila masuk je alam dunia satu cabaran yang cukup hebat. Dia kena usaha. Kan? Dia kena usaha. Usaha dia apa? Keluar usaha je nangis lah. Ada budak keluar senyum. Tak ada kan. Keluar dia menangis. Sebab apa? Pertama dia kata alam ni cukup lain, cukup mencabar. Sebab dia sampai ke alam dia rasa satu tiupan angin yang akan membinasakannya. Kan, dia rasa sakit dah, ini cabaran kuat sangat. Kan, lepas tu apa? Lepas tu dia mula rasa lah, uish, kat dalam tu tak sibuk aku nak cari makan. Kat sini rasa lapar pula. Kan, so dia nangis. Dia tak tahu apa. Kan, mana nak cari? Kan ada bawa duit. Mana cara dia ada mula berusaha. Sebab dan dia ajarkan kita berusaha secara apa? Secara mengikut peringkat. Mula-mula berusaha dia nak apa? Berjalan. Dia tak boleh terus jalan. Kan, ngesok dulu, ambil step dulu. Jalan-jalan jatuh dulu. Mana ada orang terus kaya? Contoh macam tu. Kan, dia kena usaha dulu dengan kesabaran, dengan ujian dan sebagainya. Kerana bercita-cita dan usaha itu tidak boleh menolak, dia akan musibah. Tetap dia ketentuan Allah itu tetap akan datang. Yakni balak dan tidak memberi manfaat dia, bahkan memberi mudarat dia akan hati. Apabila banyak bercita-cita, kemudian mudarat hati dia akan risau. Kan, itulah di antara ujian-ujian pelajar. Tu belajar dulu, lepas ni aku kalau belajar ni gimana tak tahu kalau mengaji pondok kan. SPM tak ada, apa tak ada, nak masuk universiti pun tak tahu lagi arah tuju macam mana. Kan, tapi maknanya jangan berbimbang-bimbang dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kan jadi risau pada akal, badan pun rasa mula lemah lah, tak ada semangat dah nak belajar. Dan menjera akan amalan-amalan kebajikan. Dan mulalah malas nak buat buat perkara-perkara yang baik. Kerana apa? Berbimbang-bimbang dengan dunia. Takut aku kerja ni, aku tak dapat yang ni. Tengok kawan-kawan semua dah mula nak berjaya. Kan? Dah keluar daripada sekolah, dah mula yang ada yang kerja, dah mula masuk peringkat kolej, universiti dan sebagainya. Dia nasi agama ni, dia kata kita kerja banyak-banyak pun amalan kita tu juga. Semayang, puasa, zakat, haji, tu je. Dia tak nampak benda lain dalam agama kan. Dia nampak benda-benda macam tu. Lepas tu dia kata besok dah keluar daripada ni nak pergi kerja apa? Dia kerja apa? Dia kita fikir kerja makan. Nak makan apa je? Nak makan pasir. Ada orang makan pasir? Tak ada pun. Tengok orang kat Melaka, tengok gemuk-gemuk pun kan. Tak kira orang mengaji yang tak mengaji. Orang mengaji lagi gemuk. Tak ada pun mati ke bulu kan. Mencederai amalan kebajikan dia nanti ada mencita-cita ia akan pekerjaan akhirat. Bila dia dah sibuk dengan urusan dunia, dia lupa akan pekerjaan akhirat. Kita tak kata semua, tapi bila dia dah sibukkan, tak percaya buatlah. Kalau tak percaya, orang belajar ni dia buat, dia sambil belajar ni. Kalau orang sibuk dengan urusan akhirat, urusan dunia, agak-agak pagi ni ada kat sini tak? Dan saya ada dapat order ni kan, tak sempat lah saya datang pagi. Minggu depan saya datang. Minggu depan dapat order lagi. Kan, minggu depan dapat order lagi kan. Yang jadi bos pula ni. Saya minggu ni ada lawatan ke Tapak lah, ke Kilang lah dan sebagainya. Akhirnya lupa, habis tinggalkan akhirat. Ni kita bilas balik nanti kemudian ni. Sebab apa? Bukan makna kita tolak semua, tidak. Maknanya kena seimbangkan dunia dengan akhirat. Sebab tu saya kata tadi awal-awal saya sebut dunia mazlatu akhirat. Ambil dunia ni untuk apa? Batu loncatan mencapai akhirat. Bila kita dapat mencapai duniaan dah ada di tangan kita, maknanya kita jangan pegang dengan hati, tapi kita usaha juga untuk dapatkan apa yang telah ditakdirkan untuk kita yang kita tidak tahu. Dan bila kita dapat, maknanya kita bagi balance dengan akhirat. Masalah infakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tiada cita-cita ia akan pekerjaan akhirat yang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kadang nak zikir pun tak sempat. Kerana bahawasanya pekerjaan akhirat itu memberi manfaat ia akan dia pada
akhirat. Maknanya kalau tak buat, habislah. Kita tak tahu akhirat kita nak buat. Yang kita nak kekal abadi ni, kekal selama-lamanya, apa amalan kita. Kita amalan buat cari duit juta-juta pun kita hidup berapa lama? 60 tahun, 70 tahun tu pun kalau sempat. Kadang-kadang terlampau mewah, makan yang makan sekejap je. Sekejap je umur punya penyakit dah datang kan. Allahu Akbar. Dan ada pun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minadh dhunubi dhunuban la yuqafruha illa humma ma'isha. Nanti bahawasanya setengah daripada dosa-dosa itu beberapa dosa yang tiada mengkafarah akan dia melainkan cita-cita akan pekerjaan kehidupan. Setengah dosa ini tidak boleh dapat apa? Tidak dapat mengkafarah, akan tidak dapat menyucikan ia akan dia melainkan cita-cita akan pekerjaan kehidupan. Dosa ni pun banyak yang akan menghalang kita daripada pekerjaan akhirat selain daripada pekerjaan mendapat dunia semata-mata. Maka berhati-hatilah dalam urusan dunia. Kadang-kadang urusan dunia bila terlampau urusan dunia, kita fikir terlampau nak kerjakan harta, kita buat benda yang apa? Benda yang salah. Kan? Ini yang berlaku sekarang. Kan? Sibuk nak perang-perang, punya dalam perang pun dia pun sakau juga. Contoh, bunyi ayat tu senang faham. Perkataan tu senang faham. Sebab banyak orang gunakan sekarang kan. Dalam pada dia nak cegah-cegah dengan dia pun sakau sekali. Sebab apa? Tamak lah. Bila dah ada urusan dunia, bila dah kena kepada dunia, jadi apa? Jadi tamak. Kadang-kadang waktu dulu, saya ingat peringkat kehidupan. Kan? Banyak saya jumpa kadang-kadang sahabat. Bila kerja waktu dulu, kalau kerja hilang, zaman 80-an, 90-an, kerja gaji berapa? 300 lebih, 400 lebih. Kan? Bila kata ni kalau dapat gaji dalam 1000, cukuplah kot. Cukuplah. Dulu tak pakai kod. Orang nampak dulu tak pandai cakap kod kan. Cukuplah. Cukuplah ni macam tu. Kan? Bila dah sampai gaji 1000 agak cukup. Tak cukup. Masa tu dia pakai apa? Pakai motor je. Kakak Kelantan pakai Honda Sama. 50. Kalau kat sini lu Honda 70 kan. Pakai Honda 70. Paling tinggi pun pakai EX5. Kan? EX5 sekarang mahal tu. Kalau kat Kelantan pakai Honda Sama, Honda 50. Sini tak banyak Honda 50 Melaka. Kan? Memang hebat. Itu dah rasa okey lah tu. Cukup lah. Dengan sesuai dengan gaji 300-400. Kan? Bila gaji 1000, pakai apa pula? Pakai kereta. Jadi yang tambahan tadi dah bayar kereta. Cukup tak? Tak cukup. Lebih tak cukup lagi. Sebab minyak dah lebih. Kan? Tuang minyak motor berapa? RM2, RM3 cukup dah. Motor. Kereta tak cukup. RM2-30 dah. Dah naik lagi kos. Sama juga. Kan? Dulu pergi kedai, pergi seorang. Naik motor. Kan? Lepas tu dah ada kereta, bawa anak-anak. Belanja dulu RM10. Dah bawa askar ni. Dia tunjuk je. Belanja dah lebih. Sama je. Lepas tu kalau macam ni, lagi RM2,000 cukup kot. RM2,000 dia lain pula. Nak pakai kereta baik sikit. Dulu pakai kancil. Kan pakai gajah. Jadi dunia tak pernah cukup. Dunia tak pernah cukup. Sebab kita waktu kita Tuhan letak kita atas dunia untuk menjalani kehidupan dunia, bukan untuk kejar dunia. Buat apa nak kejar? Dunia memang ada dalam tangan kita. Kan? Dunia memang kita dah berada di dunia, nak kejar apa? Kan? Jalani kehidupan di dunia. Rasulullah SAW tunjukkan contoh. Kan? Rasulullah pernah jadi pekerja ke tidak? Pernah. Rasulullah pernah menjadi peniaga ke tidak? Pernah. Kalau kita tengok kehidupan Rasulullah bagaimana? Rasulullah yang Rasulullah cari dalam pekerjaan dan dalam apa? Dalam perniagaan cari apa? Cari barakah. Kan Rasulullah tidak pernah culas dalam urusan penjagaan ni. Kalau ni waktu gembala kambing dan tidak pernah apa? Menipu dalam perniagaan. Maka perniagaan dia berjalan dengan lancar. Maka disukai oleh siapa? Sayyidatina Khadijah dalam apa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kan? Rasulullah bagi contoh. Rasulullah walaupun umur dia pendek, umur dia hanya 63 tahun, tapi banyak contoh yang Rasulullah beri kepada dia jadi pekerja, kan? Dia jadi seorang peniaga, dia jadi seorang ketua rumah tangga, jadi seorang pemimpin politik, pemimpin yang terbesar di dunia. Cukup contoh banyak kan? Tapi kita yang tak nak ambil, kita ambil contoh orang lain. Kita ambil nama-nama yang tidak kita kenali. Nama Rasulullah dikenali seluruh alam, ke seluruh dunia, seluruh alam.
Tapi kita ambil lah nama-nama entah mana-mana datang, nak sebut pun payah, jadikan sebagai kita punya idola. Habislah dunia yang kita dah dapat. Maka yang dikehendaki daripada kadar cita-cita yang tiada mencedera iakan amalan-amalan kebajikan dan tiada mengendala iakan hati akan sebagai gendala yang mencederakan, yang merosakkan akan ingat hati di dalam sembahyang, kerana bahawa cita-cita dan kasat seperti itu setengah daripada amalan-amalan akhirat. Kerana maksud daripada pekerjaan kehidupan pada hadis itu kehidupannya dirinya dan kehidupan anak-anak bininya, anak-anak bini-bininya, apa ni? Anak bininya dan lainnya daripada mereka-mereka yang wajib nafkah atasnya. Maka yang demikian itu tentu sangatlah pekerjaan akhirat. Maksudnya apa? Ambil urusan dunia tu yang menjadikan akhirat. Maksudnya kalau mencari itu mencari untuk apa? Kehidupan dunia yang menuju kepada akhirat, untuk menanggung nafkah anak dia, isteri dia, pakaian kehidupan dia dan sebagainya. Jangan berlebih-lebihan. Sebab tu bila kita berlebih, apa yang kita kena buat? Infak lah. Kena zakat kan. Bila berlebihan kita kena zakat. Orang yang makan cukup-cukup pakai boleh? Ada kena zakat? Tak. Dia tak kena zakat harta. Dia kata dia kena zakat pendapatan. Sebab kalau ikut perhitungan tak sampai pun boleh. Dan nasab dia dihisap dia tak sampai kan. Jadi tak perlu. Cuma satu zakat yang memang dia keperluan, semua orang perlu. Cukup tak cukup dia kena perlu. Apa dia zakat? Fitrah. Zakat fitrah tu memang jadi mencari keperluan untuk apa? Untuk menanggung nafkah dan sebagainya. Dan ini tidak mencederakan apa? Tidak mencederakan amalan-amalan. Sebab ini kita kasat mencari apa? Redha Allah, mencari apa? Mencari kewajipan yang harus kita tunaikan kepada nafkah kepada anak isteri dan sebagainya. Ini amalan-amalan ini, amalan dunia ini amalan dunia juga. Sebab kita mengejar dunia kan, cari harta dan sebagainya, perniagaan dan sebagainya. Ini mengkifarahkan dosa-dosa. Ini beza ni yang mengatakan pada hadis tadi. Ada banyak daripada dosa-dosa itu, beberapa dosa yang tiada mengkifarahkan dia, melainkan cita-cita akan pekerjaan kehidupan. Maknanya berlebih-lebihan dalam mengejar dunia. Boleh ambil dunia, boleh. Tapi dalam pada tu berhati-hatilah. Jadi bila kita berlebih-lebihan, maksudnya dapat rezeki lebih daripada apa yang kita usahakan. Kan, orang biasa dapat gaji 1,000 contohlah. Kan kita dapat 10,000. Boleh tak? Ambil lah. Kalau benda tu yang halal. Daripada itu macam mana nak niatkan dia supaya dia jadi baik. Yang ni tadi nafkah takkan tu dah lebih daripada nafkah, contoh kan. Ataupun sekarang orang gaji sampai 50,000 pun ada, betul? 100,000 pun ada sehari, sebulan. Kan ada yang 10 hari sekali tok je dalam 3,000 dia dapat. Hebat. Kan kita sekali tok nak dapat 30 pun susah. Contoh. Kan sejam dapat 3,000. Sungguh. Saya tak sebut siapa-siapa lah, tapi ahli agama pun ada. Sejam setengah. 3,000, 4,000. Kan tapi rezeki dia lah. Jadi dia pandai mensalurkan kepada yang ada tempatnya. Contohnya dia ada pesantren, dia ada pondok dan sebagainya, dia ada mengelolakan urusan-urusan agama yang lain. Jadi dia buat di situ, tak ada masalah. Jadi dia letakkan kepada tempatnya. Jangan dia dapat macam tu, dia makan polok. Dia seorang je bedal. Kan? Lepas tu hidup kalahkan Perdana Menteri. Kan? Dengan kehidupan dia, dengan kemewahan dia dan sebagainya. Kita tidak menjalankan keurusan akhirat. Boleh tak hidup yang mewah-mewah kalau orang Islam? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kewajipan yang lain dulu selesaikan. Zakat dia, sedekah dia dan sebagainya. Tak ada masalah. Kadang-kadang perlu juga cara hidup yang begitu. Sebab apa? Menggerunkan musuh. Yang kita tengok orang Islam, kau tengok orang Islam tengok mereka je. Bukan t-shirt pagoda je. Naik gerek orang utara. Naik basikal je. Kan, naik motor je. Kan. Jadi ada tak? Boleh, tak ada masalah. Kita gunakanlah apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kan, pada kemewahan. Tapi jangan sombong. Kan. Kemudian hak orang miskin kenalah tunaikan dengan zakat dia, dengan sedekah dia dan sebagainya. Sebab di dalam hati kita, di dalam rezeki kita ada rezeki orang, ada hak orang
orang lain. Kita jangan lupa. Sebab tu Islam tak pernah melarang pun. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi semua hebat-hebat kan. Jadi dalam sahabat Nabi pun banyak contoh. Ada sahabat yang miskin, ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang lepas mayang dia hilang. Kan? Rasulullah suruh bertasbih dulu, tahmid dulu, bertakbir dulu kan. Tapi terlepas mayang dia hilang. Kan? Sehingga selalu Rasulullah lepas mayang dia pusing. Lihat daripada para jemaah. Sebab kalau kita jadi imam, kita sunat untuk berpaling selepas daripada salam, selepas daripada istighfar, berpaling melihat kepada para jemaah. Pertama kita kenal jemaah itu. Kan, agak-agak jemaah tu tak datang 2-3 hari tu, seminggu dah hilang, tanya khabar. Sekarang senang je WhatsApp je. Telefon ke ataupun tanya pada ahli keluarga. Kadang-kadang kita nak telefon kena takut dia segan. Yang telefon imam, alamak imam nak telefon aku, besok datang. Kan? Okey, sekarang tanya pada ahli keluarga. Mungkin dia sakit, kita tak tahu kan. So itu dia antara kelebihan kan. Lepas tu Rasulullah dia lihat, dia buat begitu. Bila dia lihat sahabat ni lepas dia sembahyang tengok istighfar hilang. Dia tanya kenapa. So dia pasang spy, pergi intip dia. Kan, ni intip dia. Rupanya selepas daripada sembahyang dia balik sebab berkongsi pakaian dengan isteri. Tahu kisah siapa kan? Orang dalam sini semua pandai, sebut dia dah tahu dah bab siapa. Ini semua dah alim ni, dah boleh mengajar dah ni kan. Sehingga kan Rasulullah mendoakan kepada dia. Daripada orang yang miskin susah jadi kaya, berkat doa Rasulullah. Tapi nak cerita tadi ke sahabat Nabi berbagai peringkat sampai tahap macam tu. Tapi keimanan kepada Allah SWT kental. Dia sanggup datang semayang, lepas tu pakaian dikongsikan dengan isteri dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbagai kaedah yang dilalui oleh sahabat Nabi yang menjadikan contoh kepada kita. Kan? Lepas tu, tapi kan nampak kat situ juga kecenderungan kepada dunia merosakkan. Dia dah kaya, Rasulullah dah doakan dia. Berkat doa Rasulullah SAW, mujizat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala memakbulkan doa Rasulullah, jadi kaya. Lepas tu jadi apa? Lupa diri. Kan dia dah kaya, dia sibuk, dah tak datang sembahyang jemaah pula. Tadi sembahyang jemaah sampai tak cukup baju. Ni dah terlebih baju, dah tak datang sembahyang jemaah. Berhati-hati kan. Nak jaga apa? Kadang-kadang macam kita juga dah, kadang tengah sibuk-sibuk gila kereta, tengah polis kita baru setengah kereta dah azan. Macam mana nak polis kita terus ke nak sembahyang? Ini kalau ada biarkan polis ni dia makan kat cat. Contoh nampak kita dah belah bagi. Cepat-cepat polis yang selesaikan habis. Orang pun iqamah. Dapat berapa? Dapat rakaat yang terakhir ni. Fadilat apa? Takbiratul ihram tadi hilang dah. Main jemaah dia dapat tinggal satu rakaat sahaja. Itu pun tentang rakaat akhir. Jaga-jaga dunia sentiasa menipu kita. Sebab tu dunia ni kita ambil, jangan berpegang ke hati. Dapat syukur alhamdulillah. Jadi kita tak rasa dunia tu sampai kita sangkut dekat dia. Bila sangkut dekat dia habis lah. Kita lupa dah semua. Ni kita cakap untuk diri kita sendiri tuan-tuan ni. Siapa yang rasa pedas, dia lah makan cili pagi tadi. Sebab bila cerita bab adab ni, memang dia sama bab adab, bab tasawuf. Dia akan menempeling muka kita sendiri. Bukan orang lain. Yang berkata ni pun banyak dah kena sepak, tak tahu ikan lagi kan. Allah. Sebab kita lemah tuan-tuan. Kita lemah. Tuan-tuan dan perempuan semua, kita hadapkan diri kita kepada Allah SWT. Ikhlaskan hati kita. Bukan senang nak buat kan. Kadang-kadang kita dah ikhlas, datang apa dapat? Datang riak pula. Kan kadang-kadang dah kita tepis riak ni tak ada masalah. Aku buat kau nak pandang-pandang punya pasal. Kan? Kerana kau rasa kau nak puji aku, puji dengan pasal. Kita dah tak heran dah. Tapi satu sifat akan keluar pula kemudian. Apa dia? Ujub. Oh itu dah tuan-tuan. Orang tak tahu pun kita buat. Orang tak tahu, orang tak puji pun buat, orang tak tahu. Kan? Nak kata tanda pun tak ada, pakaian pun kita relax, pakai ragut-ragut je. Penting tutup aurat lah. Jangan pakai ragut tengkorak ke depan, tu tak nak lah. Kan? Maksudnya yang tutup aurat sempurna dan sebagainya. Bagi baik lelaki baik perempuan. Jadi orang tak tahu. Orang tak nampak, orang takkan puji. Orang tengok biasa je. Tapi dalam hati dia, aku ni zuhud. Aku tak tunjukkan aku siapa. Aku tak tunjukkan aku alim. Aku tak tunjukkan aku
Aku ikut sunnah. Aku tak tunjukkan yang aku bangun malam, tapi aku bangun malam yang ni orang tak boleh nak buat. Habis tuan-tuan, habis. Kan? Sebab tu nak kena jaga hati ni bukan mudah. Kadang-kadang kita tengok orang pandang kita pun, dia ni tak respect gagak aku. Habis. Allahu Akbar. Sebab tu nak jaga hati kan. Ingat, hati tempat siapa telik? Allah. Inna Allah la yanzuru ala ajsadikum wala a'malikum walakinna Allah ala qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada jasad kita, sihat kita, tampan kita, segak kita. Dan Allah Taala tak memandang kepada amal-amal kita, tapi Allah Taala memandang kepada hati. Itu yang susah nak jaga hati. Tapi kena jagalah sebenarnya, kena buat supaya apa? Kembali kepada Allah Taala dalam keadaan bersih. Bila sebab tu Rasulullah kata amalan untuk diri kita apa dia? Istighfar. Banyakkan istighfar. Amalan kita sebut la ilaha illallah untuk Allah. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala Maha Adil, kita sebut la ilaha illallah pahala dah dekat kita. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad 10 kali, Allah Taala selawat ke atas kita. Tapi ini satu ni amalan untuk kita sendiri. Apa dia? Istighfar. Astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tak boleh buat tuan, kita rasa apa? Kita sombong. Orang yang tak beristighfar, orang yang sombong. Rasa diri dia hebat, rasa diri dia bagus, rasa takjub pada diri dia sendiri. Aku hebat, aku kuat, akulah yang boleh bangun malam, akulah yang aku. Dia terlupa siapa yang beri dia aku. Dia lupa kepada orang yang memberikan akuan kepada diri dia. Lagi diri kita yang harus dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan juga dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Taala bukakan jalan-jalan dan perbanyakkanlah kita beristighfar. Sebab kadang-kadang kita takut apa? Kita tak buat dosa luar tuan, kita warak, kita bagus. Kita tak berjudi, kita tak minum arak. Kita tidak berzina. Dijauhkan daripada dosa-dosa kecil dan sebagainya. Dia hebat. Tapi dalam zaman kita banyak angkuh. Dalam kita sombong. Hati kita sentiasa rasa besar. Tak pandang kiri kanan, kita rasa kita lah yang hebat. Jaga-jaga tuan. Dia tertahukan iblis kita. Nampak macam bagus. Pakaian yang kita pakai, pakaian orang yang zuhud. Tapi rupanya bukan zuhud tuan-tuan. Dia berada di ambang pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak nampak Tuhan. Ketika itu kita tak nampak Tuhan, kita nampak aku. Kita nampak akulah yang hebat, akulah yang tu. Akulah yang bagus. Kadang-kadang boleh bangun malam mu tengok pukul 3.30 aku terjaga. Tak perlu pakai jam loceng. Aku dekat dengan Tuhan. Kita rasa kita bagus. Kita rasa orang lain tengok tengah tidur terbongkang, berdengkur. Aku tengok aku bangun malam. Kan? Allahu Akbar. Tapi kena bangun tuan, jangan cakap macam tu lepas tu tak bangun. Jangan kata tak nak lah, aku rasa tajuk pasal diri aku lepas tu esok malam bangun lah. Jangan. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Tak ampun kepada Allah Taala, bangun tetap bangun. Kan macam kita rasa riak, kita rasa orang pandang sebelah pandang aku bagus ni, kena khusyuk aku sampai geleng-geleng kepala baca Fatihah. Tapi yang geleng pun dia tak tahu kan. Kan sampai tak pandang ke kanan, tutup mata, sembahyang makruh tutup mata, dia pun tutup juga. Konon-konon alpakan tahasyuan. Kan dia dalam tahasyuan dia rasa orang sebelah tengok aku memang hebat ni. Riak tu kan. Kan riak. Akan ada, siapa kata tak ada tu, orang tu paling hebat lah saya rasa. Nah, akan ada, ngaku je lah. Tak payah mengaku pasal saya pun. Tapi maksudnya kita lah hakikat diri kita. Kan, akan ada ini. Ketika itu, lepas tu, last sekali selepas kita solat apa kita buat? Astagfirullahaladzim. Rasulullah pun buat. Rasulullah ajar. Apa Rasulullah tahu itulah diri manusia. Kan? Tak apa-apa kita nak sombong. Kadang-kadang kita rasa kita pakai kopiah, pakai serban ni dah hebat dah kan. Kan? Kita pula cakap orang tu pakai kopiah terkejap lagi je. Dia ambil kopiah dia masuk poket dia pergi tempat lain. Jadi kita kata orang tu. Kan? Tapi kita dalam kopiah ni pun kita kena berhati-hati. Memanglah ada guru yang pesan, dia kata pakailah pakaian yang tersebut. Pakai para ulama ni supaya apa? Dapat meninding kita daripada melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Itu di antaranya lah kaedah-kaedah. Yang paling penting jagalah hati kita. Nak datang sini macam ni kan. Dia rasa, tengok orang ni semua.
Tak dapat hidayah. Tak Ustaz lalu cakap yang tu kan. Alhamdulillah, bersyukur sebab kita diberikan hidayah oleh Allah SWT, diberikan taufik sehingga kita tahu di mana tempat nak untuk ilmu dan sebagainya. Orang sibuk dengan urusan dunia. Tadi kita bahasa dunia kan. Orang sibuk dengan urusan dunia. Kita Alhamdulillah dipilih oleh Allah SWT dalam untuk urusan akhirat. Betul? Kita dipilih. Alhamdulillah. Tapi ingat, pilihan Allah. Dan hargai pilihan Allah dengan syukur. Dan jaga hati kita dengan banyak istighfar. Kalau Allah Ta'ala tak pilih kita, lagi teruk. Allahu Akbar. Habis. Mana tadi? Dan kebajikan dan tiada mengendalai akan hati akan sebagai gendala yang mencederakan akan ingat hati di dalam sembahyang, akan amalan-amalan akhirat. Kerana apa? Bawa cita-cita. Dia ambil urusan dunia ni yang sampai tidak mengganggu hati dia dalam ibadah, dalam sembahyang ni. Kadang-kadang kalau kita berlebihan dalam mengambil dunia, kita kena pandai bagikan urusan tu. Jangan sampai urusan dunia ni akhirat mengganggu amalan akhirat ni. Angkat takbir Allahu Akbar. Oh, tadi aku silap, patutnya masa projek ni aku kena ambil bahagian ni. Sembahyang dia hilang kat situ. Habis. Allah hilang, Allah tak ada dan tak nampak dah. Sedangkan kita wajib ketika beribadah datang ke ikhlas kita dengan apa? Dengan bagaimana nak datang ke ikhlas dalam ibadah? Kalau kita masih cerita pasal projek, masih cerita pasal projek nak buat kuih, pasal order, pasal apa dalam sembahyang, itu dah jauh dah lagi dah. Macam mana kita nak datangkan tahasyu'an dalam sembahyang yang tidak apa? Yang tidak mencederakan ibadah kita. Mana kita pandai bagikan urusan kita. Sebab kan Nabi dah ajar bagaimana kan ihsan. Akhbirni anil ihsan. Bagaimana ihsan? Ingat lagi? Lalu sebut kan? Anta budallah ka'annaka tarak. Ailam yahu yarak innahu yarak. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat takbir Allahu Akbar. Kita seolah-olah berdepani Allah. Hakikatnya memang kita berdepani Allah. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, hadis kursi kan. Kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala jawab, hamba-Ku sedang memuji. Nampak kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat kat situ, insya-Allah itu dia antara nama dia tahasyu'an, orang yang khusyuk dan tahu keadaan itu. Jadi bila kita tahu yang kita sedang menghadap dengan Allah Ta'ala, kita jaga betul-betul tertib kita ketika kita beribadah. Tak ingatlah benda lain. Bila datang je benda lain, cepat-cepat halau balik. Sungguh. Cepat halau balik dah. Tegak balik. Konsentrate balik pada bacaan kita. Sebab tu bacaan, kita tahu makna lebih baik. Jangan kita jadi macam bongkar kat tua kan. Macam Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas sembahyang tanya, tadi Alhamdulillahirabbil alamin apa? Entah apa dia macam ilmu alam jugalah. Nak mampus. Tak tahu apa-apa. Belajarlah. Sebab tu kita belajar tadi daripada mahad sampai lahad. Jangan berhenti. Tak tahu tanya, tak tahu tanya. Jangan kau jadi majlis pertanyaan sampai pukul 11. Tak, maksudnya tak tahu, tanyalah kepada ahli. Fasalu ala zikri. Tanyalah kepada ahlinya. Kan? Kadang-kadang tanya kepada orang lain tak jadi ya. Jadi benda tu tak jadi. Mana letakkan kasat kita benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang benda lain dalam sembahyang, halau dia. Kan? Kembali balik kepada jalan Allah Subhanahu. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau kami jangan lurus jalan kebenaran. Mana tegakkan pemikiran kita, hati kita, akal kita pada ketika itu hanya kepada satu agama, satu iman, satu kiblat, satu kitab, satu rasul, satu Malaysia. Dah tak ada ya. Ada Madani. Allah. Semua tunggu apa satu lagi. Betul tak? Kadang-kadang sepatutnya orang Islam tak berpecah. Kita kepada Allah yang satu, semua sama. Nak tuju mana lagi? Kepada kitab yang satu, Al-Quran. Pada Rasul yang tu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dulu kita wajib percaya, tapi syariat yang kita ikut syariat Nabi Muhammad.
Kan, satu kiblat. Ada orang pergi Mekah, semayang tempat lain-lain. Tak ada. Kaabah kat situ-situ dah menghadap. Yang sana seronok sikit semayang. Kalau seronok, semua boleh tengok orang depan. Oh, macam tu dia qiyam. Sebab nampak kan. Kat sini tak nampak. Macam mana imam tu buat, kita pun tak tahu. Kan? Kecuali yang boleh tengok mayat lah. Mayat kat depan kita di sini. Oh, macam tu imam. Kalau dia bercakap, imam lain dulu. Kan? Maknanya kita semua satu. Sepatutnya kita satu hati. Tapi kita berpecah. Berpecah sebab apa? Tak nak ikut. Fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Bila kita bertelingkah dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kita cari masalah lain, kita cari keadaan lain, kita tak bertumpu kepada Al-Quran, kita tak ambil jawapan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil jawapan daripada akal kita, maka timbullah fitnah dan sebagainya. Sebab tu dalam kita beribadah, kita tunjukkan mana kita beri tumpuan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah benda-benda lain hilang. Lepas tu apa dia kata tadi? Maka yang demikian itu tentu sangatlah pekerjaan akhirat. Maknanya kita ambil walaupun urusan dunia, tapi kita kasat kepada urusan akhirat, menjadikan di akhirat. Sebab tu orang Islam ni daripada awal, daripada bangun tidur sampai ke tidur, dia terus berada dalam agama, terus berada di dalam landasan kehidupan. Bangun saja apa kita buat? Doa, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sebab masih diberinya nyawa. Nak masuk tandas, kita ingat tak Tuhan? Kita ingat, maka kita halau syaitan jangan ikut. Kan, dalam tandas buat apa? Jangan lenyap menyanyi pula. Pasang shower dia menyanyi, seronok. Dia rasa macam kat atas pentas. Macam boleh buat je. Kan? Padahal kita membersihkan diri itu, kita niat yang membersihkan diri apa? Daripada kotoran zahir dan batin. Kan? Sebab tu kita ada adab. Islam ada adab. Masuk tanda ada adab. Dengan kaki kiri, tempat mandi ada adab. Ketika mandi pun ada adab. Kan? Tahu-tahu dia duduk dalam bilik air tu seorang-seorang, selamba dia je. Boleh tak boleh? Macam takut je nak jawab ahli-ahli fatwa ni. Dia makro. Kita seorang tak ada siapa pun kan. Makro. Jangan ingat tak ada siapa Ada yang sedang merhatikan kita, berhati-hati. Maksudnya ada makhluk yang kita tak nampak lah. Ada makhluk yang kita tak nampak. Senang aja kita malulah dengan roh kita sendiri. Kalau kita rasa tak ada makhluk lain pun, kita malulah dengan roh kita sendiri. Kita tahu kita ada dua, ada zahir dan batin. Ada jasad dan ada roh. Tak malu dengan roh itu. Nama pun kemaluan. Kan senang kita faham sikit. Kan? Berhati-hati dalam apa juga kita dalam kehidupan awal-awal dah ada dah. Dalam memang kita sentiasa dalam syariat. Masuk bilik air pun dalam syariat, keluar bilik air dalam syariat. Kan? Kita nak menghadap cermin pun dengan syariat. Kita berdoa supaya apa? Kecantikan, bukan nak tacap sana tacap sini. Jangan heran dia nak keluar tacap, dalam rumah tak tacap. Dalam rumah bini laki buka pintu, kejut dia. Bila keluar, siapa yang tengok? Ni kita tak tanya perempuan saja, laki pun sama. Kan? Kat rumah rambut ngembang. Kalau nak keluar dia sikat. Tengok macam cerita Piranti. Piranti ajar banyak. Itu sikat dia letak kat tu. Lepas tu sikat bongak dah lama dia pakai. Dia mengajar dalam sedar tak sedar kita tahu dia mengajar. Kan? Kita nak keluar kat rumah, kain plekat. Kan? T-shirt pagoda. Kadang t-shirt pendek tu je. Kan? Waktu tidur tengah rumah. Bini tengok, kau tengoklah bapak kau tu ada ya. Ada. Sebab apa? Simple lah. Sebab kita tak amalkan. Keluar dah smart. Perempuan pun sama. Hari ni kita hentak lelaki dulu lah. Tak lagi kita hentak dia. Kan? Sebab kita dah biasa kat rumah. Kadang-kadang pakai short pant yang turun pendek. Kan? Tak pakai plekat yang tak pakai baju lagi teruk. Jangan-jangan tak pakai semua, tinggal kain plekat je, lagi bahaya. Dengan main-main.
Sebab kita tidur, hati-hati tak kira lah lelaki buat. Kita tidur, kita tak sedar. Memang tak sedar, maupun tidur. Tidur tu ada certain time yang memang kita zero, kosong. Tak tahu apa-apa. Sebab tu orang yang tidur, lepas tidur, dia kena ambil wuduk balik. Wuduk dia batal tu nanti. Sebab kita tak tahu apa yang kita buat ketika tidur. Kan? Kadang-kadang kita, contohlah, kita nak supaya tidur tak nyenyak. Malam ni dah ada buat program, kami dah atur program. Takut terlajak ni kan, jemaah pula tunggu kita kan. Tidur duduk. Agak-agak sedar masa tu tidur macam ni. Tidur duduk tapi kat katil jugalah. Tahu-tahu jaga-jaga sama ada jam bunyi ke ataupun apa kan. Memang dah tidur biasa dah. Bila kita turun, takut-takut kita tidur kat tengah rumah kan, kat kursi, tahu-tahu dalam bilik. Tanya rumah angkat, tak kuasa aku nak angkat. Kita tak sedar. Ada waktu-waktu kita tak sedar sungguh. Lebih teruk lagi kalau orang boleh berjalan dalam tidur. Kan? Sebab tu orang tidur ni kena ambil wuduk. Dikecualikan, bukan dikecualikan. Sebab sifat tidur yang tak lena dan tapi paling bagus, paling sedap. Paling sedap, bukan paling bagus, paling enak kata orang ni kat mana? Tidur duduk di khutbah. Kan? Orang lelaki tahu, mungkin tak tahu. Tanya dia tadi khutbah apa? Entahlah, permulaan tu ingat tajuk dia. Tajuk dia ni Ramadan yang mulia. Tapi isi dia, yang isi tak perasan lah. Dah banyak-banyak tu beri alasan kan. Padahal memang dia tak perasan pun. Dia tak dengar lah. Baik hadis mana ke, ayat Quran mana dia tak ingat lah. Sebab memang tak dengar. Tapi dia dengar sayup je. Aku dengar sikit-sikit yang macam tu lah. Kalau dia lelak terus, tak dengar terus, jawabnya batal. Dekat situ, sikit kelebihan bagi orang yang badan dia mantap. Elais gemuk. Sebab bila dia duduk, papan punggung dia fit. Kan, terletak je. Jadi angin tak boleh keluar. Tapi kalau orang kurus, diiktiraf sebagai batal. Sebab papan punggung dia tak lepas. Bila-bila masa angin boleh keluar. Walaupun tak keluar, kedudukan dia tu menyebabkan dia boleh batal. Tapi kalau perempuan, kalau lelaki yang badan dia mantap, tak batal. Tapi kalau dia sampai terungking daripada duduk dah jadi sujud, batal lah, tu habis lah. Hati-hati Tapi memang paling syok tidur kat situ lah. Kan, hotel 5 bintang pun tak boleh challenge. Sudah tak dengar. Dah jauh pergi ni. Kalau misalnya kata sallallahu sirah dan tidak pula bagi penuntut-penuntut ilmu itu daripada menyedikitkan gantungan-gantungan yang bangsa dunia dan kadar kuasanya dengan kuasa-kuasanya. Dan kerana inilah memilih oleh ulama-ulama akan dagang daripada negeri-negeri. Kerana bahawasanya orang yang dagang itu sedikitlah gantungan-gantungannya yang dunia. Maksudnya apa? Maksudnya dia memilih untuk apa? Berniaga daripada apa? Daripada negeri. Sekarang ni bagus. Niaga apa? Online. Niaga negeri ni maksudnya apa? Niaga yang berperingkat antarabangsa dan sebagainya. Dia ada tukaran, 2 kali tukaran. Pertama dia ada dalal. Ni kaedah niaga lah. Dia ada dalal keuntungan daripada barang, harga barang. Kemudian dia ada 2 kali keuntungan daripada tukaran wang. Kan? Lepas tu dagangan negeri, maknanya kat situ dia memang ada keuntungan yang agak lebih banyaklah laba dia. Sebab tu keuntungan dia besar. Bila keuntungan besar, dia tahu garanti ada keuntungan. Kan? Kalau dia tak dapat daripada dalal, dia ada keuntungan daripada pertukaran. Tapi jangan salah masuk negeri pula. Di negeri yang lebih besar daripada dia naik je, kita hancur. Tu jaga-jaga. Tu bisnes macam mana kena. Kalau nak berniaga kena ada ilmu perniagaan. Tapi maksud dia kata apa ni? Memilih keadaan simpulan yang situ je. Bila ada berniaga, makna ada pengantungan satu tempat yang kita tak mengharapkan kepada dunia yang lain. Maknanya kita ada sumber. Sumber itu menentukan apa? Makna kita tidak bergantung harap kepada yang lain. Kita dah ada bergantung harap kepada Allah satu. Kemudian kita ada usaha yang boleh kita sandarkan. Kita tak berpegang kepada sampai begitu berbimbang-bimbang. Sebab tu kadang-kadang orang dalam masa tempoh dia belajar, dia peringkat satu peringkat, bukan awal
Peringkat awal tak boleh dah. Peringkat awal belum boleh lagi. Sebab peringkat awal ni dia akan terleka. Dia akan terleka sebab banyak urusan dia yang dia kena tumpukan. Tapi dia satu peringkat, dia boleh supaya dia tidak apa, hati dia berbelah bagi. Jadi dia buatlah sesuatu. Tapi jangan sampai melekakan. Kerana bahawasanya orang yang dagang itu sedikit gantungannya kepada dunia. Kita tidak mengharapkan sangat kepada keduniaan dan sebagainya. Maknanya apa? Berhati-hatilah dunia ni. Kita jadikan sebagai betul loncatan. Tapi ingat, dunia ni hanya sementara dan akhirat tu yang kekal abadi. Jadi kita gunakan dunia ni untuk apa? Untuk mencapai akhirat. Bila kita ada duniaan, kita punya masalah di dunia pun selesai dan kita boleh menambahkan saham kita di akhirat. Seperti Islam ada zakat. Kan, kalau Islam tak ada zakat, bermakna tak payah kerja lah. Kan, tak ada siapa nak zakat pun. Siapa yang nak berzakat? Orang yang punya harta. Tukang adilan Islam. Orang yang punya harta berkongsi harta dia kepada orang yang susah. Kemudian orang yang susah ada apa? Dia ada bercita-cita. Maknanya cita-cita untuk juga mengeluarkan zakat dan juga bersedekah. Bukan cita-cita aku nak cita-cita sampai jadi hasad, tidak. Ada cita-cita untuk sampai sehingga aku apa? Ada harta dan boleh juga bersedekah dan berzakat. Ni yang sahabat Nabi itu sampai dia lupa zakat pun tak nak bagi. Dan dia dah kaya, sibuk dengan kambing ni, zakat pun tak nak keluar, habislah. Kan? Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan kita rahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang sini dalam arti kata kita syukur kepada Allah. Dan ingat, dalam pada kebaikan ada kemudaratan, dalam pada nikmat ada ujian. Dalam kita mendirikan diri kita tadi dalam kita ada ujian kita dengan apa? Dengan riak, dengan ujub dan sebagainya. Maka sucikanlah diri kita. Kalau sucikan harta tadi dengan berzakat, sucikanlah diri kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan dirahmati Allah. Ini berapa bulan? 11. Dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak buat iklan sikit ni. Siapa yang nak ada yang berhajat untuk umrah pada bulan 10, insya-Allah saya akan terbang pada 17 bulan 10. Kalau ada yang berminat boleh PM. Simple dia iklan ni kan. Masih ada kekosongan lagi insya-Allah. Ada apa soalan? Satu je saya bagi. Ada? Tak ada kan? Semua dah alim ni. Kan? Kita sang labah semua tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab khair wa abwaab salam wa abwaab sihah wa abwaab ni'mah wa abwaab barakah wa abwaab quwwah wa abwaab mawaddah wa abwaab rahmah wa abwaab rizqi wa abwaab ilmi wa abwaab maghfirah wa abwaab maghfirah wa abwaab jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.